So guys, selamat datang ke SRTV. So, di video kali ini kita akan bercerita mengenai apa yang telah kita lalui di bulan Ogos. Kita akan recap semua persembahan-persembahan yang telah kita lakukan. Kita akan berbincang kembali benda-benda yang telah kita utarakan dan kita telah ulas. Dan apa yang telah kita dapatlah setelah selesainya kesemua perlawanan di bulan Ogos untuk saingan Liga Super ni. Tapi sebelum tu guys, ini adalah antara benda yang aku kerjakan pada bulan lepas, beberapa bulan lepas lah, di mana aku telah dijemput oleh Sorak Media. Kalau anda familiar dengan Sorak Media, ia adalah merupakan salah satu YouTuber di Malaysia ni yang berbincang juga mengenai bola sepak tempatan kita, di mana beliau telah mengeluarkan satu buku yang bertajuk cerita Liga Bola Sepak Malaysia masih bernyawa, di mana dia telah mengumpulkan jemaah panggilan bola sepak Malaysia itu yang berada sebutlah untuk wakil-wakil yang memberikan segala apa perkongsian di dalam buku ni lah. So antara individu yang dijemput tu adalah aku sendirilah di SRTV ni, di mana beliau menjemput aku untuk bercerita mengenai persembahan Sabah FC di tahun 2024 2025 di sepanjang perjalanan di Liga Super, Piala FA dan Piala Malaysia. So ada banyak lagi lah penama-penama di sini, wakil-wakil daripada penyokong bola sepak bagi tiap negeri, gitu kah? Ngam. Okey. Dan yang telah dikompilkan di dalam satu buku ni, dan ini adalah buku tersebut. Jadi sekiranya anda berminat untuk mendapatkan buku ni, untuk mendapat cerita yang lebih mendalam mengenai apa yang terjadi pada tiap-tiap klub di saingan bola sepak Malaysia season lepas, anda boleh dapatkannya di Sorak Media, TikTok beliau. Di situ beliau ada menjual buku tersebut lah. Jadi aku menjemput anda untuk sekali lagi, sekiranya anda berminat untuk mendapatkan buku ni dan membaca, dan of course apa yang aku tulis lah mengenai Sabah FC, prestasi mereka di musim lepas, anda boleh mendapatkan buku ni. Jadi terima kasih aku ucapkan untuk Sorak Media Beradakai kerana memberi peluang dan kesempatan untuk SRTV berkongsi pendapat mengenai pasukan Sabah FC di dalam perjalanan saingan bola sepak season lepas lah. Jadi ini kira iklan sekejap lah. Okay guys, so seperti mana kita bincangkan musim lepas, untuk tanggapan kita, target kita untuk Sabah FC adalah untuk meneruskan prestasi kita bagi musim ni seperti mana yang telah kita lakukan pada musim lepas, dan yang paling besar di sini cuba untuk kekal berada di top 5 ataupun top 3 saingan Liga Super setelah berakhirnya kesemua perlawanan di bulan Ogos. Tapi malangnya kesemua itu tidak dapat kita kecapi, di mana hasil daripada 3 perlawanan yang telah kita lalui, kita hanya mampu mengutip 3 seri pada perlawanan ini, menyebabkan kita berkedudukan di tangga ke-9. Okey, di mana kita telah seri sewaktu menentang Kuala Lumpur 1-1, Kelantan 0-0 dan juga Melaka 1-1. Kita telah menghasilkan 2 gol dan juga 2 seri. Okey. Berkedudukan di tangga ke-9, 2 gol dan juga 2 bolos pada 3 perlawanan ni, melihatkan kita di sini bukan berada di track yang kita inginkan, dan kita telah melepaskan 6 ke 9 mata penting yang sepatutnya kita kutip pada perlawanan ni, especially apabila kita beraksi di Stadium Likas lagi lebih-lebihnya lah. Tapi apa yang kita tengok di sini, jika walaupun kita ke-9, tapi kita adalah merupakan pasukan yang terbaik setakat ini dari segi bolos, kita dan Melaka lah, di mana hasil daripada 3 perlawanan yang telah kita lalui hanya bolos sebanyak 2 gol saja. Manakala pasukan yang berada di top 5, although mereka telah melalui 4 perlawanan jika dibandingkan dengan kita hanya 3, tapi bolos yang mereka miliki cukup besar juga lah. Contoh macam JDT 3, Kuala Lumpur 3, Terengganu 7, Selangor 7, Kelantan 5, Kuching 3 dan juga Negeri 98. Okey, bukanlah aku mengatakan ini satu benda yang positif, tapi apa yang cuba aku sentuh di sini, seperti mana kita tahu apa yang telah dibincangkan yang cuba dibaik pulih untuk Sabah FC bagi season ini,
Ini yang pada awalnya telah diperkatakan oleh Altolinus, iaitu mereka ingin memperkuatkan pertahanan Sabah FC, menumpukan lebih kepada bahagian tersebut, dan ianya memang telah terbukti lah. Walaupun baru 3 perlawanan, tapi bagi aku setakat ni ianya memang cukup terbukti dengan menggunakan sistem yang cukup berbeza. So far kita menggunakan sistem ada 3 ataupun 4 defender, tapi yang paling pentingnya kita ada double pivot di hadapan mereka untuk membantu bahagian pertahanan kita agar tidak ditembusi lebih awal. Tapi walau macam mana pun, ianya telah memberi impact bahagian hadapan Sabah FC, di mana setakat ni kita adalah merupakan pasukan yang cukup gagal untuk menjaringkan gol di kalangan kesemua pasukan lah, di mana hanya 2 gol sahaja yang telah kita lakukan daripada 3 perlawanan. Even pasukan yang berada di bawah kita sekalipun, contoh macam PDRM 5 gol, PDRM 5 gol, tapi kalau Pening 2, Immigration 2, Brunei di PMM tanggal tercorot tanggal 13 pun 2 gol baru saja dilakukan. So itu menunjukkan kenapa kita betul-betul bilang orang layak berada tanggal ke-9 lah. Ianya agak mengecewakan sebenarnya, kerana seperti mana anda tahu, jika ada follow perkongsian aku pada sebelum ni, aku menganggarkan at least pada penghujung bulan Ogos ni, sebaik tamatnya perlawanan menentang Melaka tempoh hari, kita boleh at least berada tanggal ke-5 ataupun tanggal ke-6. Dan sebenarnya jika kita tengok perlawanan yang berlaku pada hujung bulan 8 ni, seperti mana antara anggaran aku di mana aku mengharapkan Kuching dan Negeri Sembilan boleh seri, yang membuatkan kita boleh melonjak ke tanggal ke-6. The chances is there, the opportunities is there untuk kita lakukan, tapi kita gagal menyempurnakan peluang kita untuk melentang Melaka FC yang beraksi di Stadium Likas. Banyak persoalan yang telah ditimbulkan oleh anda di ruang komentar di bawah. Ada yang menyentuh kembali mengenai isu pengambilan coach kita ni, membash SRTV lah sebenarnya. Bro, macam mana coach baru kau yang kau inginkan? Jadi orang macam tu persoalan dia. So aku macam okay, first of all aku nak kisah apa yang kamu komen di ruang SRTV tu. Sekali lagi, ini adalah pendapat aku, tanggapan aku, dan aku masih berpegang dengan aku punya pilihan untuk tidak mengekalkan Altolinus dan juga Martin Stano as a head coach kita. Dan aku sendiri menyatakan kegembiraan aku untuk melihat JP berada di bangku hot seat tersebut, atau hot seat maksud aku tu head coach Sabah FC lah. Kerana sekiranya ini pendapat aku, kerana sekiranya JP masih tidak ada di dalam senarai disenaraikan ataupun dilantik menjadi head coach kita, aku yakin 3 keputusan seri pada perlawanan terawal ni mungkin tidak akan berakhir dengan seri. Lebih kurang macam tu. Mungkin keputusan yang lebih teruk akan kita miliki. That's why kenapa aku melihatnya sebegitu dan aku masih beranggapan sebegitu. Walau macam mana pun kita masih melihat juga Altolinus cukup aktif berada di technical area jika dibandingkan dengan keberadaan JP di technical area. So macam kita sebenarnya banyak persoalan yang belum kita boleh jawabkan siapa yang lebih utama dalam merencana strategi Sabah FC ni. Tapi again, sekiranya kalau kamu tanya pendapat aku, JP dimasukkan last minute sewaktu pembukaan perlawanan Liga Super menentang KL. Itu antara benda yang perlu kita lihat juga. Dia tidak terlibat secara langsung sewaktu pramusim. Kalau kita tengok corak persembahan Sabah FC, again, apa yang kita boleh nampakkan sewaktu menentang DPMM saja, itu pun Altolinus masih berada di technical area. Apa yang telah ditampilkan oleh 3 perlawanan terakhir Sabah FC di bulan 8 ni adalah cukup berbeza daripada apa yang telah ditampilkan sewaktu Altolinus berada di pre-season. Jadi aku mengatakan di sini ialah agak lewat untuk memperkenalkan JP berada di bangku head coach. Aku rasa ianya akan lebih berkesan sekiranya beliau diumumkan lebih awal membawa klub Sabah FC ni di semua perlawanan pramusim, dan aku mengatakan sudah pasti ianya akan memberi result yang berbeza sekiranya JP diperkenalkan lebih awal oleh Sabah FC. Itu yang aku ingin perkongsikan di sini. So aku tidak menyatakan JP akan sukses. Even pada video sebelum ni pun aku mengatakan macam, apakah pendapat anda? Adakah anda merasakan JP boleh berjaya mengendali Sabah FC? Even aku sendiri mempersoalkan soalan tersebut kepada anda. Bermaksud
macam it's too early for me to say untuk kemampuan JP mengendali Sabah FC ni lah, kerana dia pun baru berada di dalam kancah bola sepak Liga Tempatan kita dan lambat diperkenalkan oleh Sabah FC selaku head coach kita. So it's not fair for JP, lebih kurang macam tu. Cuma aku masih terbuka untuk menyoal kemampuan JP. Aku masih open untuk bila orang mengkritik kemampuan JP ni, adakah dia mampu untuk mengendali Sabah FC untuk perlawanan-perlawanan yang akan datang. Dan seperti mana kita tahu, aku ulang sekali lagi, kita telah rugi lebih kurang 6 ke 9 mata pada 3 perlawanan pertama kita di bulan Ogos ni, membuatkan kerisauan aku menjadi lebih tinggi lah, kerana masuk sejak bulan September, bermula pada 21 hingga 27, ada 2 perlawanan Liga Super di situ. Sekarang ni kita di dalam musim bercuti kerana kita ada international match lah akan berlaku. So mana-mana saingan bola sepak akan bercuti buat sementara waktu untuk memberi laluan perlawanan antarabangsa. So that's why kenapa perlawanan seterusnya untuk Liga Super akan berlangsung pada 21 September. Sekali lagi kita akan bertemu dengan JDT away dan juga Negeri Sembilan away. Seterusnya beralih kepada bulan Oktober, kita akan menentang Kuching Immigration Selangor. Jadi kalau aku tengok daripada 1, 2, 3, 4, 5 perlawanan ni, aku menganggarkan sudah pasti kita akan memiliki poin yang kita akan drop banyak poin lagi dalam perlawanan ni lah. Kerana again, aku tidak yakin yang menentang JDT kita akan mampu untuk mendapat apa yang kita inginkan. Kita kena akui kemampuan Negeri Sembilan sekarang ni yang bangkit daripada prestasi mereka musim lepas. Kita kena akui Kuching City yang semakin memperbaiki kelab mereka, dan of course Selangor lah yang akan sentiasa menjadi kita punya musuh utama di saingan Liga Super ni. Ini aku katakan musuh utama kerana aku bersama Sabah FC bila bertemu Selangor terlalu banyak benda yang aku witness yang menyakitkan hati aku ketika kita bertemu Selangor. So the only match yang aku rasa mampu kita miliki keputusan yang positif adalah sewaktu menentang Immigration, membuatkan anggaran awal aku hasil daripada 5 perlawanan terakhir kita mungkin hanya mampu mengutip 3 mata. So di mana kedudukan kita selepas itu? So that's why kenapa sekali lagi aku mengatakan bulan Ogos 3 perlawanan tersebut adalah bukan 3 perlawanan yang penting untuk kita mengutip semaksimum mata yang kita mampu, kerana untuk mengelakkan kita lebih terhumban ke kedudukan lebih bawah saingan Liga Super ni. Ramai yang mengatakan masih awal. Aku tidak mau melihat dan menyatakan benda tu masih awal, kerana kita mempunyai peluang yang cukup banyak, especially suatu pramusim, tapi kita tidak menggunakan musim tersebut dengan sebaik-baiknya, dan ianya telah memberi impact kita pada 3 perlawanan terawal Sabah FC inilah. So itu adalah kenapa aku macam, kalau kamu follow aku punya pramusim punya perkongsian, memang aku macam terlalu bash Sabah FC, tapi ramai juga yang tidak bersetuju dengan apa yang aku katakan tu. Tapi aku boleh katakan apa yang aku bash sebelum ni telah menjadi reality sekarang ni. Apa yang aku khawatiri akan terjadi kepada Sabah FC sewaktu pramusim tu telah menjadi reality sekarang ni, di mana kita gagal untuk mengutip poin yang sepatutnya kita miliki pada 3 perlawanan pertama untuk Sabah FC ni. So sekali lagi aku tidak mau mengatakan Sabah FC belum panas kah atau masih awal kah. Sepatutnya kita tidak memberikan alasan tersebut, kerana again kita telah memiliki banyak chances untuk mempersiapkan skuad Sabah FC ni, dan sekali lagi kita tidak menggunakan peluang tersebut sebaiknya, yang menyebabkan kita berada di tangga ke-9 pada perlawanan ni, dan diikuti lagi sekali lagi perlawanan yang akan datang ni cukup sukar untuk kita. So mungkin ada yang mengatakan jangan pandang rendah terhadap Sabah FC, tapi kalau kamu tengok pattern, kalau kamu tengok pattern yang seringkali diberi komen apabila aku katakan Sabah FC akan menang perlawanan, anda akan cakap jangan pandang rendah pasukan lawan. Tapi bila Sabah FC menentang pasukan yang seperti JDT, Kuching, Selangor, anda pula mengatakan jangan pandang rendah Sabah FC. So dari segi komen yang diberikan tidak konsisten. So that's why kenapa aku katakan aku lebih memerhatikan secara jujur, bercakap secara jujur mengenai kemampuan Sabah FC
Everything that I said is based on paper, based on data, and based on paper, based on data mean based on reality. Aku bukan melihat benda tu dari segi macam yang apa nafsu aku fikir. Lebih kurang macam tu. That is why sekali lagi kenapa aku katakan kita mempersia-siakan pramusim kita dan impaknya telah terbukti hasil pada 3 perlawanan pembukaan Sabah FC di saingan Liga Super ni, dan bagi aku sekali lagi amat mengecewakan walaupun struktur permainan formasi Sabah FC bagi aku cukup walaupun berbeza, belum menghasilkan apa yang kita inginkan, tapi buat masa ni bagi aku meyakinkan. Cuma seperti mana juga anda katakan adalah bagian harapan kita perlu diperkuatkan lagi. Perlu diperkuatkan, perlu dipertajamkan lagi agar kesemua position tersebut menjadi seimbang. Itu yang kita like benda tu lah di bagian harapan dan di mana anda sendiri mengakui benda tu. Jadi okay guys, itu adalah perkongsian aku, rumusan hasil daripada apa yang telah kita lalui di pramusim dan juga bulan Ogos ni, di mana ia telah memberi impact untuk persembahan kita, dan ianya terus akan bakal menghantui kita kerana sekali lagi kita akan bertemu dengan pasukan seperti JDT, Negeri Sembilan, Kuching dan juga Selangor untuk perlawanan-perlawanan yang akan datang. Adakah kita cuba mengharapkan 3 mata sejak sewaktu menentang immigration, dan kita sendiri pun tidak tahu adakah kita mampu untuk mengutip 3 mata tersebut kerana sekali lagi hasil daripada persembahan yang telah kita lakukan di bulan Ogos ni. So guys, itu adalah perkongsian aku. Bagaimana pula pendapat anda? Seperti biasa, aku meluahkan aku punya pendapat sekali lagi based on paper persembahan kita. Aku tidak mengatakan anda perlu setuju dengan apa yang aku katakan kerana aku juga mahu anda berfikir sendiri dan mendengar pendapat anda mengenai apa yang telah terjadi Sabah FC setakat 3 perlawanan, dan kamu boleh selitkan pramusim jugalah. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk mendapatkan buku Cerita Liga Bola Sepak Malaysia Masih Bernyawa, hasil daripada perkongsian Jemaah Panggilan Bola Sepak Malaysia, keluaran daripada Sorak Media. Bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.